Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para jamaah di atas kesudian para jamaah sama-sama menghayati siaran ini, di mana insya-Allah dalam siaran pada kali ini izinkan saya mengajak para jamaah sekalian kita menghayati sekelumit tentang sejarah hidup sahabat yang ke-54 mengikut urutan dalam kitab Rijal Haular Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimaksudkan dalam senarai 54 pada kali ini adalah Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma, atau lebih dikenali dengan panggilan Ibnu Abbas. Jamaah yang dirahmati Allah, beliau Abdullah bin Al-Abbas ini bukan orang lain dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas ayahnya adalah merupakan adik kepada bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Bermakna Al-Abbas ini adalah pakcik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, anaknya Abdullah Ibnu Abbas ini adalah merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya dikenali sebagai Ummul Fadl, ataupun nama benarnya adalah Lubabah, wanita yang kedua yang memeluk Islam. Dan beliau, Lubabah ini, ibu kepada Abdullah bin Al-Abbas ini, adalah kawan baik kepada Ummul Mukminin isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Al-Abbas walaupun pangkatnya, Abdullah bin Al-Abbas, Abdullah bin Al-Abbas walaupun pangkatnya sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jarak usia antara beliau dengan baginda sallallahu alaihi wasallam agak jauh. Beliau dilahirkan pada ketika orang-orang musyrikin Quraisy, khususnya pembesar-pembesar mereka, mengadakan boikot terhadap Bani Hashim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Bani Hashim. Dalam usaha nak mengekang dan menghalang dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrikin Quraisy telah bersepakat untuk boikot
keluarga ataupun keturunan Bani Hashim. Tidak mahu menjual barangan mereka kepada keturunan Bani Hashim dan tidak mahu membeli sesuatu daripada keturunan Bani Hashim. Sebagai langkah ugutan mereka agar Nabi kita SAW berhenti daripada berdakwah. Peristiwa boikotnya orang-orang musyrikin Quraisy yang mana akhirnya perjanjian dan persetujuan yang bertulis yang mereka capai, yang mereka gantungkan di kelambu Kaabah agar semua orang yang merupakan baik penduduk Makkah maupun yang datang ke Makkah tahu tentang pemboikotan ini, boikot ini, maka dia ataupun kertas yang menulis perjanjian tersebut dimakan anai-anai. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, peristiwa yang berlaku ketika Nabi SAW sekitar 10 tahun berdakwah kepada penduduk Makkah. Ataupun dengan erti kata yang lain, Nabi setelah menjadi Nabi selama 10 tahun. Kalaulah Nabi menjadi Nabi ketika usia Nabi 40 tahun dan kini pada tahun ke-10 Nabi menjadi Nabi, bermakna sekitar 50 tahun usia Nabi. Tahun tersebut lahirlah Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi menunjukkan walaupun pangkatnya sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jarak usia yang begitu jauh. Sehingga ia menjadi anak muda, bahkan anak kecil yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah. Keakraban dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuatkan Ibnu Abbas ini ataupun Abdullah bin Al-Abbas ini tumbuh menjadi seorang lelaki, anak muda yang berkepribadian tinggi, yang berakhlak terpuji. Ia cukup kagum dengan akhlak dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi apabila ayahnya sendiri memeluk Islam kemudian. Ibunya lah awal-awal dah peluk Islam. Jadi Al-Abbas ini, ataupun maaf, Abdullah bin Al-Abbas ini mengagumi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ketika orang-orang musyrikin Quraisy menggelarkan Nabi sebagai Al-Amin, iaitu dalam usia Nabi 20-an tahun, Al-Abbas masih belum ada lagi, masih belum dilahirkan lagi. Maaf, sekali lagi maaf. Iaitu Abdullah. Abdullah ini belum dilahirkan lagi. Al-Abbas pakcik Rasulullah. Sasul saja. Jadi jamaah yang dirahmati Allah. Ia apabila dibenarkan oleh ayahnya untuk berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ketika-ketika yang tertentu, jamaah dirahmati Allah. Walaupun Al-Abbas ayahnya belum memeluk Islam, isterinya Lubabah ataupun Ummul Fadl telah pun memeluk Islam sejak daripada hari-hari pertama. Anaknya ingin berdamping dengan Rasulullah, Al-Abbas tidak menghalang. Sebab ia tahu Nabi Muhammad SAW insan yang mulia, insan yang baik. Walaupun pada ketika itu Al-Abbas belum lagi beriman. Al-Abbas, jamaah dirahmati Allah, diriwayatkan beriman pada tahun ke-8 Hijriah terkemudian, iaitu ketika mana Nabi dalam usaha untuk
apa kata orang tu, menakluki kota Mekah, ataupun dalam peristiwa yang lebih terkenal dengan Fathu Makkah. Sejurus sebelumnya baru Al-Abbas, pakcik Rasulullah ini, mengisytiharkan memeluk Islam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, kembali kepada akhlak dan perwatakan serta peribadi Abdullah bin Al-Abbas ini. Ia mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia tumbuh sebagai seorang anak yang tekun beribadah. Jamaah dirahmati Allah, siaran yang lalu kita telah pun menghayati sedikit sejarah sahabat yang juga merupakan anak muda dengan jarak usia yang begitu jauh, iaitu Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma, anak kepada Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita lalui, Abdullah bin Az-Zubair ini seorang anak muda yang mendewasa, yang membesar dalam suka dalam hal-hal ibadat. Kalau solat, lama solatnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya. Ini telah pun sama-sama kita hayati dalam siaran yang lalu, Abdullah bin Az-Zubair. Begitulah juga dengan Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau juga merupakan seorang anak muda yang suka melaksanakan ibadah. Malah dalam melaksanakan ibadah ini beliau amat menjaga. Maknanya tidak mahu terpesong ataupun tersilap dalam melaksanakan ibadah. Beliau hendak benar-benar bila melaksanakan ibadah, seumpama ibadah solat, beliau amat teliti memerhatikan cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, diriwayatkan pernah di suatu malam beliau meminta izin daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana pada malam tersebut Rasulullah bermalam di rumah isterinya, iaitu Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Jadi beliau ini ingin bermalam, anak muda ni ingin bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu minta izin daripada Ummul Mukminin Maimunah. Maka dibenarkan. Jamaah dirahmati Allah, tujuannya tidak lain adalah beliau nak belajar cara-cara mendirikan solat malam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disangkakan beliau dah tidur. Anak muda ni, Abdullah bin Al-Abbas ataupun ringkasnya Ibnu Abbas ini, disangka dah tidur. Lalu di tengah malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan Rasulullah ingin berwuduk. Mahu memulakan solat, berwuduk terlebih dahulu. Lalu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berwuduk, tiba-tiba tercegat di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abdullah bin Al-Abbas ini dengan memegang bekas air untuk menuang bagi memudahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, "Tak tidur ke kamu?" Ia mengatakan tidak. Sebenarnya itulah beliau kemudian berterus terang, tujuan saya bermalam di rumah Rasulullah adalah untuk saya mempelajari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat malam. Perhatikannya jamaah dirahmati Allah. Bersungguh-sungguhnya anak muda ni dalam nak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dalam hal-hal akhlak, pergaulan dan sebagainya, malah dalam urusan-urusan ibadat.
Sebab itulah jamaah dirahmati Allah, Rasulullah pernah mendoakannya. Doa ini diadaptasi oleh para ulama kita. Kita biasa dengar di setiap nak memulakan majlis pengajian, asatizah kita memulakan doa. Antaranya, Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Ya, tapi sebahagian daripada doa ini diadaptasi daripada sepotong hadis yang Rasulullah SAW doakan kepada Abdullah ibnu Al-Abbas ini. Kalau kita kembali kepada erti doa tersebut, Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Ya Allah, bukakanlah buat kami pintu-pintu al-arifin, pengetahuan orang-orang yang arif ini. Wa faqihna fid din. Dan perdalamkanlah kami dalam urusan-urusan agama. Wa 'allimna at-ta'wil. Dan ajarkanlah kepada kami ta'wil, iaitu penafsiran, pemahaman ayat-ayat Al-Quran. Wahdina, kemudian berikanlah petunjuk kepada kami ila sawa'is sabil, ke jalan yang benar. Dua potong daripada doa ini, dua potong ayat daripada doa ini, iaitu Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil. Ini sebenarnya adalah merupakan, macam kita sebutkan tadi, diadaptasi daripada doa Nabi. Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Al-Abbas ini dengan doa Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, perdalamkanlah dia dalam hal-hal agama. Faqihkan dia. Maknanya, jadikan dia orang yang faham betul-betul dalam urusan agama. Wa'allimhu ta'wil. Dan ajarkan kepadanya ta'wil, penafsiran, huraian, makna ayat-ayat Al-Quran. Jadi jamaah dirahmati Allah. Sebab itulah, walaupun usianya yang muda, beliau malah dijadikan sebagai antara bahan rujukan, ataupun insan rujukan oleh sebahagian sahabat. Malah generasi kemudian, generasi tabi'in yang datang selepas para sahabat ini, mereka bila menanyakan sesuatu ayat, maksud daripada firman-firman Allah dan sebagainya, beliau ini pasti akan merujuk kepada Abdullah bin Al-Abbas. Sebab itulah dalam hal-hal penafsiran ayat-ayat Al-Quran, banyak penafsiran yang didatangkan oleh Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Al-Abbas ini. Jamaah yang dirahmati Allah. Meskipun dalam penafsiran beliau, sebab beliau ini, sebagaimana kita maklumi, bila ayat yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi, tentang ahli kitab sebagai contoh, beliau akan merujuk, akan tanya kepada orang-orang ahli kitab. Kalau daripada sudut sejarah Nabi-Nabi, bagaimana kamu memahami ataupun yang dicatatkan dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi itu yang akhirnya beliau begitu meluas dalam memahami ayat-ayat Al-Quran ini sendiri. Berkat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah jamaah yang dirahmati Allah, mendoakan anak-anak kecil dengan doa-doa yang baik, dengan doa-doa yang akhirnya menjadi penyebab mereka ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Usah kita abaikan. Usah kita abaikan.
anak kita nak pergi sekolah, walaupun bersekolah tak semestinya madrasah, pergi ke sekolah nasional, apabila mereka nak keluar rumah, doakan. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai datuk, sebagai nenek, doakan. Doakan agar mereka ini akhirnya diberkati dalam menuntut ilmu. Dan ini kalau kita perhatikan antara pengajaran yang dapat kita timba daripada sahabat Abdullah bin Al-Abbas ini. Jamaah yang dirahmati Allah. Bukan setakat dalam hal ibadat, bukan sekadar dalam hal-hal menuntut ilmu, Abdullah bin Al-Abbas ini menunjukkan kesungguhannya. Malah beliau pernah menyertai peperangan-peperangan menentang pihak musuh. Kerana sifat beraninya ini. Sifat beraninya ini. Sebab itu, di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di zaman Khalifah Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an, beliau turut menyertai beberapa peperangan. Namun, beliau akhirnya fikirkan bahawa beliau lebih mahu meninggalkan sesuatu yang baik kepada umat ini. Bukan hanya dalam bidang ketenteraan, bukan hanya dalam urusan-urusan peperangan sahaja, tapi peperangan dan perjuangan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Sebab itulah jamaah yang dirahmati Allah. Beliau yang begitu cerdas akal fikirannya, ingat sesuatu dan apa yang ditunjukkan, maka beliau ini dikatakan merupakan sahabat yang kelima yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau kita bertemu dengan suatu hadis daripada Ibnu Abbas, beliaulah ini yang meriwayatkan hadis Rasulullah. Bayangkan beliau sahabat, kalau dalam ranking, dalam urutan tu beliau yang kelima. Yang setelah yang kelima ni maknanya setelah Abu Hurairah, setelah Ibnu Umar, setelah Anas bin Malik dan setelah Ummul Mukminin Aisyah. So beliau adalah yang kelima, sahabat yang kelima, yang mana hadis-hadis yang beliau riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup sahih mencapai kepada jumlah 1660 hadis lebih kurang. Dan bukan sekadar itu saja, malah fatwa-fatwanya, tafsiran-tafsiran ayat-ayat Al-Quran dipelajari dan diriwayatkan seterusnya oleh generasi terkemudian. Jamaah yang dirahmati Allah. Inilah sumbangan yang antara lain yang cukup besar oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau nampaknya meninggalkan medan peperangan dan kembali semula ke Makkah, dan di tempat beliau, di kawasan beliau iaitu di Taif, beliau menyebarkan dan meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dalam bidang tafsir tu, tafsir Al-Quran, boleh ada setengah ulama mengistilahkan iaitu Madrasah Ibnu Abbas. Seakan-akan maknanya beliau ada murid-muridnya, yang mana murid-muridnya inilah yang meriwayatkan hadis-hadis daripada Rasulullah SAW, bahkan mengambil tafsiran-tafsiran daripada beliau, Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah. Beliau mencapai usia 71 tahun. Pada tahun 68 Hijriah, beliau diriwayatkan ataupun dikhabarkan wafat. Dan wafat beliau adalah di Taif itu sendiri. Dalam usia 71 tahun. Sepanjang usianya kalau kita perhatikan.
beliau memanfaatkan dalam bergelumang dengan ilmu pengetahuan, belajar dan mengajar, mengambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyebarkan kepada umat. Inilah contoh tauladan yang terbesar yang ditinggalkan oleh Ibnu Abbas ini. Semoga kita turut menjadi dan mengambil contoh tauladan beliau ini. Turut, kata orang itu, berkongsi perkara-perkara yang baik, pengajaran-pengajaran yang baik, sama ada ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun tentang hukum hakam. Beliau juga merupakan, Ibnu Abbas ini seorang faqih. Rasulullah dah doakan, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Al-Abbas ini orang yang faqih, orang yang mahir dalam seluk-beluk agama. Jadi jamaah dirahmati Allah. Yalah, walaupun kita ini ilmu tak banyak sekalipun, tapi apa yang kita tahu kita perkongsikan. Setidak-tidaknya kepada anak-anak kita, kalau dah datuk tu, kumpulkan cucu, cerita dan sebagainya, kisah-kisah yang baik seperti ini. Inilah antara lain yang dapat sama-sama kita ambil iktibar daripada sejarah hidup Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat yang ke-54 dalam urutan kitab Rijal Haular Rasul oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid. InsyaAllah dalam siaran yang akan datang kita akan hayati sahabat yang ke-55 pula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para jamaah di atas kesudian bersama-sama. Moga-moga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.